Kota Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker membenarkan saya untuk ambil bahagian dalam membincangkan usul pindahan rang Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2023 ini. Tan Sri Speaker, seperti yang kita tahu, Akta 654 ini adalah untuk tujuan untuk kita tubuh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, supaya SPAN diberi kuasa untuk mengawal selia perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembentungan dengan adil, berkesan dan telus. Jadi saya nak kongsi pengalaman saya dengan SPAN. Sebelum tu saya adalah ahli Dewan Undangan Negeri AIKRO. Saya pernah hadapi masalah di kawasan saya, ada orang buang air sisa industri secara haram. Dan saya maklum kepada SPAN, mereka mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Dalam masa yang singkat, mereka datang ke Melaka, buat siasatan, selesai masalah dan mereka dapat cari punca mana satu kilang yang tidak bertanggungjawab. Saya nak beri puji kepada SPAN. Dan hari ini kita lihat tujuan pindahan ini ialah untuk memperkasakan fungsi dan tadbir urus SPAN. Jadi saya lihat kepada pindahan ini, saya tak nampak tentang bagaimana kita nak berikan kuasa yang lebih kepada SPAN untuk mereka jalankan tugas mereka. Kenapa saya kata begitu? Ini adalah kerana SPAN tugas mereka untuk memastikan daya pengeluaran industri perkhidmatan bekalan air adalah di tahap yang tinggi, dan juga SPAN memantau pengendali supaya mereka mematuhi standard perkhidmatan yang ditetapkan. Jadi ini fungsi yang penting. Tetapi SPAN hari ini mereka berhadapan dengan pengendali industri itu ialah mereka daripada anak syarikat ataupun syarikat berkanun daripada kerajaan negeri. Saya nak berikan dua contoh. Yang pertama, Syarikat Air Melaka Berhad. Baru-baru ini Syarikat Air Melaka Berhad mereka keluarkan satu peraturan yang baru kepada semua kontraktor yang tolong pasang meter. Dan kontraktor mereka tidak puas hati dengan apa yang didasarkan oleh Syarikat Air Melaka itu. Dan mereka buat aduan kepada saya, buat aduan kepada SPAN. SPAN ambil tindakan dengan cepat, berkesan, dan SPAN balas surat kepada saya mengatakan memang betul Syarikat Air Melaka Berhad tidak mematuhi undang-undang. Dan SPAN minta supaya Syarikat Air Melaka Berhad hentikan apa yang mereka yang laku yang salah itu. Tetapi apa yang berlaku? Syarikat Air Melaka Berhad tidak mematuhi syarat yang ditetapkan oleh SPAN. Mereka enggan mengikut arahan daripada SPAN. Jadi soalan saya ialah bagaimana kita memastikan supaya anak-anak syarikat kerajaan negeri atau badan berkanun negeri dengar nasihat daripada SPAN. Sebab SPAN adalah profesional dalam bidang ini. Mereka sepatutnya dengar, tapi Syarikat Air Melaka enggan dengar. Antaranya ialah di mana Syarikat Air Melaka mengenakan caj kepada pemilik premis yang hendak membuat penyambungan, termasuk caj berjumlah RM250, di mana mengikut SPAN, Syarikat Air Melaka Berhad tidak ada punca kuasa untuk mengutip RM250 itu, dan mereka minta mereka henti. Jangan kutip, tetapi Syarikat Air masih kutip. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita nak bantu SPAN untuk mengatasi masalah sedemikian? Dan juga Syarikat Air Melaka kata pemilik yang nak pasang meter baru bukan mereka yang pilih kontraktor, tetapi Syarikat Air Melaka yang akan tolong mereka pilih kontraktor. Jadi ini tidak betul. Dan SPAN pun beritahu kepada Syarikat Air Melaka bahawa mereka tidak betul. Tapi mereka enggan dengar cakap SPAN. Jadi saya harap supaya Menteri dapat ambil berat tentang ini, supaya ada satu mekanisme untuk tegur syarikat kerajaan negeri. Poin yang kedua, Tan Sri Speaker, air ini adalah penting untuk kita semua. Kita makan, minum, mandi, pergi bilik air, kita perlukan air. Bayangkan kalau satu hari tak ada air, bagaimana susahnya kita hidup. Tan Sri Speaker,
Semalam kita bersidang sampai pukul 8 malam. Saya balik ke hotel saya. Itu adalah 5-star hotel. Tak ada air. Langsung tak ada air. Jadi saya tanya apa sudah berlaku. Mereka kata kerana kerja pembaikan, penyelenggaraan, penggantian aset di loji rawatan air Sungai Langat telah menyebabkan ada gangguan air. Saya faham. Saya kata okey. Saya pun gunakan air mineral, gosok gigi, lap muka, tidur saja. Saya harap pagi ini bila saya bangun ada air. Saya bangun pukul 7 pagi. Tak ada air. Saya pergi ke kaunter tanya, apa sudah berlaku? Dan di tepi saya adalah pelancong daripada negara asing. Mereka juga mengadu kata tak ada air. 5-star hotel. Penuh dengan pelancong asing. Ramai yang pergi sana. Tak ada air. Boleh mencelah Jadi sikit. saya tanya, apa sudah berlaku? Ya? Yang Muhammad nak tanya, nampaknya Muhammad sikit. apa yang berlaku ialah begitu. Yang Muhammad sebut tadi tu Air Selangor tu, dekat Kuala Lumpur ke dekat Kota Baru? dekat Kuala Okey. Lumpur. Terima kasih, Yang terima kasih. Kelantan tu nanti saya akan datang, jangan risau. Di Kuala Lumpur itu 5-star hotel, ya. Jadi saya tanya apa sudah berlaku. Kononnya air Selangor memang ada umum kepada semua kawasan yang terjejas kerana mereka nak buat kerja naik taraf ini. Ya, pada hujung September dah maklumlah kepada semua tempat yang akan terkesan. Tetapi hotel yang saya tinggal itu tidak terkandung dalam kawasan yang terjejas. Tidak. Sebab itu hotel itu tak ada buat persiapan untuk simpan air. Artinya kawasan itu tidak sepatutnya terjejas. Tetapi mereka terjejas. Pada masa yang sama, ada tempat yang dimaklumkan akan terjejas, ada air. Kawasan yang dimaklumkan akan terjejas, mereka semua simpan air lah. Tapi tak guna air itu. Tapi kawasan yang saya tinggal itu, hotel 5-star tu, tidak, sepatutnya tidak terjejas, tak ada air. Dan air Selangor kata, kerja naik taraf ini bermula daripada 10 hari bulan jam 9 pagi. Dijangka siap Khamis, ialah hari inilah, 12 petang. Tapi saya baru saja masuk ke lambang web rasmi Air Selangor. Dia kata hanya akan siap esok Jumaat pagi pukul 6. Saya doalah supaya dia akan siap. Kalau tidak nanti 2 hari tak ada mandi. Jadi dalam hal ini, itulah sebab saya kata SPAN perlu diberikan kuasa yang secukupnya untuk mereka kawal. Air Selangor sudah janji mereka boleh siap Khamis pukul 12 petang. Kenapa sekarang nak lanjut sehingga esok? Jadi mesti ada orang kawal mereka. Akhir sekali, poin yang terakhir. Kita sering dengar di Kelantan, hadapi masalah air yang keruh macam Milo. Dan jawapan yang diberi oleh kerajaan Kelantan ialah minta rakyat mereka sendiri gali perigi untuk dapatkan air. Jadi dalam bab ini barangkali menteri boleh terangkan kepada kita. Jangan buat tuduhan. Mana rujukan mana ni? Ini tuduhan jahat ni. Ini sangkaan jahat. Itu bukan sangkaan Balik. jahat. Ya? Mana kenyataan? Show me the letter. Tengok mana. Waktu saya boleh jawab ya. Waktu pilihan raya 6 negeri. Kenyataan daripada siapa? Jadi timbalan Menteri Besar Kelantan pada ketika itu kata masalah air di Kelantan bukan masalah besar. Kalau air kotor ke, tak ada air ke, gari saja. Ulang balik Keluar Dewan, angkat dia air boleh sama daripada ni, perigi. Jadi saya nak tanya kepada menteri, apa sudah terjadi? Saya percaya kerajaan pusat ingin bantu kerajaan Kelantan. Barangkali ada sesuatu yang tak kena. Mungkin menteri boleh terang kepada kita. Kenapa Kelantan di bawah pemerintahan PAS begitu lama masalah air ini masih lagi tak boleh selesai. Okey, Dengan itu ready. sekian. Terima kasih. Tan Sri. Baik. Saya jemput Farid. Muhammad tak mandi lagi tu, balik mandi tu. Farid, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih diucapkan.